ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. صدق الله العظيم.
ayat 43 dan 44 di dalam suratul An'am. Ayat 43 kita dah banyak kali baca dah. Tetapi mengapa mereka tidak memohon kepada Allah dengan rendah hati ketika siksaan kami datang menimpa mereka? Bahkan hati mereka telah menjadi keras dan syaitan pun menjadikan apa yang mereka lakukan terasa indah bagi mereka. Dalam kitab Tafsir Al-Jalalain dia kata minal ma'asi fa asarru 'alaiha, tetapi keras hati mereka, yakni falam talin lil iman, hati mereka tidak menjadi lembut untuk beriman. Wa zayyana lahumus syaitanu ma kanu ya'malun, dan syaitan menghiasi bagi mereka itu apa yang mereka kerjakan. Minal ma'asi, berupa dosa-dosa maksiat. Wa asarru 'alaiha, lalu mereka mengekali di atas dosa maksiat itu. Al-israr 'ala dzunub, israr mana berkekalan melakukan dosa, tak mau berhenti. Kenapa orang-orang yang Allah murka mereka kekal dalam dosa, tak mau berhenti? Kerana syaitan menghias maksiat itu menjadi cantik. Amalan-amalan dosa, perbuatan-perbuatan maksiat, hak huduh menurut pandangan syarak, yang buruk menurut Allah dan Rasul, diubah menjadi elok dan cantik oleh syaitan. Akibat daripada tertipu dengan syaitan, benda dosa, amalan buruk, mereka anggap itu baik. Lalu mereka berkekalan di atas melakukan dosa, tak mau berhenti. Orang tak semayang 5 waktu, Tok Guru duk kata, Tok Imam duk kata, mai kita semayang 5 waktu. Mak ayah pun kadang-kadang duk kempen anak dia, mai kita semayang 5 waktu. Tapi syaitan kata tak sah semayang lah. Tak semayang tu baik pada semayang. Dosa maksiat tinggal semayang itu dikatakan elok oleh syaitan kepada diri orang yang sedang beramal dengan amalan tak semayang. Hak duk mencuri pun begitulah. Syaitan kata malam ni pergi mencuri tang ni, esok mencuri tang nu pula. Hak duk terima rasuah begitulah. Apa-apa dosa maksiat sebenarnya tak elok, tapi setengah orang tak boleh tinggal pasal dia berasa elok. Dia berasa elok. Kaki ekor duk pitikan nama ekor situlah. Dia duk berasa main ekor tu elok. Kenapa nampak elok? Kerana syaitan yang hias. Syaitan kata hak ni elok buat dosa ni elok. Wa zayyana lahumus syaitanu ma kanu ya'malun, dan syaitan menghias bagi mereka itu apa yang mereka amalkan. Apa yang mereka amalkan itu iaitu maksiat. Dalam Sawi kata ay fa asarru 'alaiha ay 'ala al-ma'asi wa lam yatta'izu bima nazala bihim min al-ba'sa'i wad-dharra. Mereka masih mengekalkan, meneruskan dosa-dosa maksiat, dan mereka tidak mengambil pengajaran daripada kelaparan dan kemudaratan, kesusahan dan kemudaratan yang menimpa mereka. Mai penyakit pun tak insaf lagi, tak ambil pengajaran. Sat kono mati, sat koni mati. Dalam ramai duk mati sakit pun dia masih nak buat dosa, tak mau taat pada Allah, tak mau kembali pada Allah. Ada golongan sedemikian. Saat kita dengar qaryah nu mati, qaryah ni mati. Saat kau nu sakit, saat kau ni sakit. Kemarin nampak bersembang, hari ni dengar kata mati dah. Allah datangkan
kemudaratan di sekeliling kita supaya kita mengambil pengajaran, meninggalkan dosa maksiat sungguh-sungguh. Kalau kita mati hari ini, hari mati dalam keadaan kita tak terlibat dengan sebarang dosa. Tapi masih ada orang yang duk baca dalam berita kes naik ribu-ribu, ada yang kawan baik dia mati, ada orang dia kenal mati. Dia tak ada berasa nak tinggal dosa, dia tak berasa takut kok dia nak mati juga hari itu. Ini cerita dalam tafsir pada penghujung ayat 43 surah Al-An'am. Ayat 44 Allah menyatakan falamma nasu ma dzukiru bihi, maka tatkala mereka itu melupakan peringatan yang disampaikan kepada mereka. Allah bagi peringat supaya mentauhidkan Allah. Allah suruh peringat supaya kita ikut peraturan yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi umat-umat terdahulu, peraturan yang dibawa oleh rasul-rasul mereka, mereka lupa, tak mau ingat. Kemarin dulu kita baca ayat nasullaha fanasiyahum, mereka lupa kepada Allah, Allah lupa akan mereka itu. Ada ayat kata fa'ansallahu anfusahum, Allah menjadikan diri mereka lupa. Tatkala mereka lupa kepada peringatan, orang duk peringat bertakwalah pada Allah hari Jumaat dalam khutbah Jumaat, mereka tak mau bertakwa. Orang duk peringat yang ni dosa jangan buat, mereka tak mau tinggal juga dosa. Mereka lupa peringatan itu. Orang ulama dua kata riba itu haram. Allah isytihar musuh perang dengan orang riba ni. Orang terlibat dengan riba, Allah Ta'ala kata aku perangi dia. Mereka masih tak teringat. Masa baca Quran jumpa perkataan riba, masa baca tafsir tahu makna riba, masa pergi mengaji orang bagi kuliah orang kata riba tu haram, masa mereka nak terlibat dengan riba lupa habis semua tu. Kita tak semestinya ingat ayat Quran, tapi kita ingat perintah dan larangan yang Quran habaq, supaya kita tak tinggal perintah itu kalau perintah itu wajib, supaya kita tinggal larangan itu kalau larangan itu haram. Larangan tak boleh dedah aurat, dia khalayak orang ramai, maka menjadikan kita tak berani dedah aurat, tak berani nak derhaka pada Allah. Ada orang lelaki pakai seluar pendek tunjuk lutut ke orang, tak ada rasa takut, pasal dia tak terlupa larangan dalam surah dalam Quran kata tak dedah aurat. Ada orang perempuan keluar pada rumah tak pakai kain kelumbung, tak ada rasa takut, kerana dia lupa larangan itu dalam Quran. Masa orang habaq dia ingat, masa dia nak dia nak langgar benda tu dia lupa. Macam-macam lagi manusia lupa. Masa orang kata mengumpat tu haram, dia pun tahu, masa dia nak mengumpat dia lupa kata mengumpat tu tak boleh. Jadi ada manusia masa dia nak buat benda yang Allah larang, masa dia nak tinggal benda Allah wajib, dia lupa peringatan itu. Allah Ta'ala bagi amaran orang lagu ni dalam ayat 44. Falamma nasu ma zukkiru bihi, maka tatkala mereka itu lupa apa yang diperingatkan kepada mereka itu, fatahna alaihim abwaba kulli syai', nescaya kami bukakan ke atas mereka itu pintu segala sesuatu, pintu kesenangan untuk mereka meneruskan dosa itu. Dah orang habaq dah semayang 5 waktu tu tak boleh tinggal, dia nak tinggal juga, tinggal sungguh-sungguh banyak-banyak. Orang habaq kata riba tu haram, nak buat juga riba,
hang terlibat dengan riba banyak-banyak. Orang habaq kata rasuah tu tak boleh, hang masih nak terima rasuah, hang ambil rasuah lagi banyak-banyak. Allah bukakan seluas-luasnya pintu segala kesenangan untuk dia meneruskan dosa-dosa dia. Orang habaq dah dedah aurat tu tak boleh, hang nak dedah aurat juga, hang dedah aurat. Esok hang mati kena bungkus dengan kain kapan juga. Duk hidup tak mau pakai kelumbung, mati kena kelumbung dengan kain kapan juga. Jadi Allah Ta'ala peringat, ada manusia yang peringatan itu masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Dia tak mau pakai peringatan itu. Maka Allah Ta'ala kata, aku bagi peluang seluas-luasnya untuk hang buat benda-benda buruk hang nak buat sungguh-sungguh. Lepas dia duduk tengah buat tu, Allah ambil nyawanya secara mengejut. Allah timpakan siksa secara tiba-tiba. Ketika itu ia berputus asa daripada rahmat Allah, tak ada peluang lah nak bertaubat. Mentara duk boleh taubat, orang duk abang, mai kita bertaubat kembali pada Allah, dia tak mau kembali juga, maka dah tak mau, hang buatlah. Mak ayah kata ke anak kecil-kecil, jangan duk main pisau, luka dan jari, luka tangan. Dia nak main juga, hang main banyak-banyak. Nah, ambil pisau tambah lagi, yang putus himang jari. Mak pak larang anak main pisau, anak ketegang nak main juga, dia biar main, nak main. Lepas tu dengan ria main cari minyak angin. Pasal luka tangan, masa mak larang dia tak mau pakai. Lah kali mak tak peduli, ayah tak peduli, kena luka, baru dia nak riau, menyesal. Mak ayah larang jangan duk naik motor tayar satu, dia naik juga tayar satu, aksiden patah 4 kerat. Duk tergulin atas katil, tapi mana baru menyesal. Menyesal lah, aku duk merempit tiap-tiap malam. Orang malam pukul 3 pagi qiyamul lail, aku menerap atas lebuh raya. Kita duk naik lebuh raya dulu, duk balik dengar ceramah, kadang balik ceramah, balik pada Perak mana. Pukul 2-3 pagi, motor duk lalu atas lebuh raya, driver dia duk menerap atas kosen. Lawan motor pukul 2 pagi tiap hari. Hiburan dia lagu tu, nak buat macam mana? Dia hiburkan hati dia dengan lawan motor. Lah ni pula kuih banyak, jenis angkat tayar satu. Orang duk larang jangan duk angkat tayar satu, lagi jatuh teruk. Dia nak buat juga. Maka Allah Ta'ala pun larang orang buat dosa. Tiba-tiba ketegang juga tak mau tinggal dosa, Allah bukakan pintu segala kesenangan, sehingga dia ghalid dan gembira dan syok dengan kesenangan itu. Lalu Allah timpakan hukumannya secara mengejut. Lepas tu dia berputus asa dari rahmat Allah. Ayat ni peringat kepada semua orang yang lupa kepada peringatan Allah. Ayat ni kata apa? Fatahna alaihim abwaba kulli syai'in, kami bukakan atas mereka pintu-pintu segala sesuatu. Pintu segala kesenangan untuk buat buruk tu. Hatta iza farihu bima utu, sehingga apabila mereka gembira dengan apa yang diberikan kepada mereka. Orang tak semayang syok tinggal semayang hari-hari. Orang yang terima rasuah syok menerima rasuah sedikit demi sedikit sampai jadi orang kaya dengan rasuah. Orang yang jenis mengumpat syok duk ulang mengumpat tiap-tiap hari. Orang jenis duk buat dosa dengan mata dia, dengan telinga, syok dengan dosa dia. Tengah dia syok dengan dosa itu, Allah Ta'ala ambil nyawanya secara mengejut. Allah timpakan siksa secara mengejut. Ada orang mati serangan jantung, ada orang mati kena karan, ada orang mati kena aksiden. Sihat elok-elok tentu mati. Saya mengajak dia elok setang, ada seorang hamba Allah rajin main mengaji. Tiap-tiap minggu saya mengajak 2 minggu sekali malam-malam. Tiap-tiap minggu main mengaji.
rajin sungguh-sungguh. Kemarin mati, muda lagi. Kemarin dulu mati. Pasal apa? Aksiden 3 hari lepas. Lepas hantar gambar matilah. So baca Fatihah, doa kepada Allah, ya rahmu rahmatan wasi'ah. Mati muda. Mati kenapa? Aksiden. Jadi Allah Ta'ala kata, aku boleh ambil nyawa kamu, hukum kamu secara mengejut. Kamu tak tahu apa, tu kena. Macam orang mati kena karan. Macam orang mati kena serangan jantung, tu kebah lah. Lepas pada dia mati terkejut lagu tu, فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ, maka mereka berputus asa, terdiam, berputus asa daripada mendapat belas kasihan Allah. Allah tak kasihan dah. Lepas itu Allah seksa sungguh-sungguh. Kerana peringatan tu main ke telinga kamu selalu kalau kamu dengar orang mengajak. Peringatan tu main kepada minda kamu selalu kalau kamu baca Quran, kamu baca hadis. Tiba-tiba bila kamu nak langgar perintah yang diperintahkan kamu tak mau buat, larangan yang dilarang kamu tak mau tinggal, kamu lupa peringatan itu. Masa kamu ngaji dengar orang kata riba tu haram, kamu tahu. Masa kamu nak beli rumah cara riba, beli kereta hutang cara riba, kamu lupa. Kata tu tak boleh. Hak tu hanya ada dalam masjid, dalam surau, di mulut guru yang mengajak. Bila kamu nak buat juga, kamu tak peduli. Allah Ta'ala kata, aku bagi dia kesenangan-kesenangan untuk terus buat salah itu. Tengah dia duduk syok dengan bira, sombong angkuh dengan kesenangan itu, syok dengan dosa itu, aku ambil nyawanya secara mengejut. Akhaznahum baghtatan, kami siksa mereka secara tiba-tiba. Fa idzahum mublisun, maka ketika itu mereka berputus asa daripada rahmat Allah. Orang baca ayat 44 ni, kalau betul dia faham, dia tak berani buat dosa. Sebab takut Allah Ta'ala ambil masa tengah buat dosa tu. Dia tengah duk tulis benda dosa dalam Facebook, tengah duk tulis dosa dalam WhatsApp dia. Tengah-tengah tulis tu Allah Ta'ala ambil nyawa dia. Kena serangan jantung, rebah tengah buat dosa. Ketika itu Allah tak kesian dah kat dia. Allah Ta'ala peringat ayat ni kepada sesiapa yang tidak takut untuk meneruskan keburukan dia. Sebab itu Al-Imam Ibn Atha'illah As-Sakandari rahimahullah sebut dalam kata-kata hikmahnya dalam kitab Hikam, dia kata, al-ilmu iza zadatkal khasyatu falaka wa illa fa'alaika. Ilmu yang kamu tuntut, apabila ia menyebabkan kamu bertambah takut kepada Allah, itulah ilmu yang menguntungkan kamu. Ilmu yang kamu takut, ilmu yang kamu tuntut menyebabkan kamu berani melawan, menentang Allah. Kamu tak takut pada Allah, kamu masih buat dosa dengan kehidup dengan kelebihan yang Allah bagi pada kamu. Allah bagi mata yang terang, tak buta kamu tengok yang haram. Allah bagi telinga yang jelas, tak pekak kamu dengar yang haram. Allah bagi akal yang cerdik, tak gila kamu fikir untuk buat benda haram. Allah bagi jawatan kat kamu sat, kamu guna jawatan untuk buat benda haram. Buat banyak-banyak. Dah kamu ketegang nak buat juga, buat banyak-banyak. Tengah kamu dah buat, Allah datangkan seksa dia. Ketika itu tak ada kesian dah. Ini ayat berapa? Ayat 44 surah Al-An'am. Dia ayat ini memberi amaran kepada siapa saja yang Allah bagi kelebihan, jangan guna kelebihan itu untuk melupai peringatan Allah. Allah bagi nyawa kat kamu sementara duk bernyawa, jangan guna nyawa itu untuk isi dengan dosa. Allah bagi pangkat, bagi kelebihan, jangan ambil kesempatan untuk guna buat dosa dengan kelebihan itu, dengan pangkat itu.
Kalau kamu ketegak tak mau pakai juga, kamu lupa peringatan dan amaran yang diberikan kepada kamu, Allah Ta'ala kata, aku bukakan segala kemewahan. Sebab itu Fir'aun walaupun dia kaya, Allah Ta'ala bagi jawatan raja pada dia, tapi awal dia tak kena apa pun. Dia tak pernah sakit. Sedangkan dia penentang nombor 1 kepada Nabi Musa. Kerana Allah Ta'ala ambil dia secara tiba-tiba mati lemah dalam laut. Hang nak lawan sangat dengan Nabi Musa, hang lawan sungguh-sungguh. Hang nak bunuh dah budak-budak. Bayi lahir semua dia bunuh dah. Last sekali bila dia mati, akibat dia buruk. Abu Jahal pun sama. Nak lawan sangat dengan Nabi Muhammad SAW, hang lawan sungguh-sungguh. Nak nak penyokong, ni penyokong hang ramai. Nak harta banyak. Allah bukakan pintu kesenangan dunia seluas-luasnya kepada orang jahat. Sebab itu kita tak heran orang jahat, orang kafir, orang bukan Islam kadang lebih kaya daripada kita. Cina lebih kaya daripada Melayu. Melayu Islam kadang hutang keliling pinggang. Cina jutawan, billionaire, duit banyak. Kerana ayat ni kata, hang nak kufur kepada Allah, hang nak tentang Allah, Allah buka seluas-luasnya. Quran kata, la yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Jangan menipu akan kamu oleh perpindahan orang-orang kafir di atas muka bumi. Orang kafir yang terlajak kaya naik kapal terbang hari-hari pun boleh. Kita nak pergi Mekah, semua hidup sekali itu pun teruk, puas kumpul duit. Kamu jangan tertipu dengan kekayaan orang kafir. Kerana Allah bukakan kesenangan kepada mereka untuk mereka nikmati sepuas-puasnya di dunia. Tapi lepas mati kena siksa, tak ada kesudahan. Hak tu hak orang kafir, hak orang Islam tapi masih nak buat dosa, Allah Ta'ala kata dah lupa sangat peringatan yang disampaikan, Allah bukakan pintu segala sesuatu. Kalau orang mengaji bahasa Arab, perkataan fatahna ala beza dengan fatahna la. Lam tu benda baik, ala tu benda tak baik. Kalau dia kembang dua-dua, contoh banyak sangat. Dalam Quran pun ada, dalam hadis pun ada. Dalam ayat ni Allah Ta'ala kata fatahna ala. Dalam suratul Fath ayat pertama, Allah berfirman, inna fatahna laka fatham mubina. Inna fatahna, sesungguhnya kami bukakan, laka kepada engkau wahai Nabi Muhammad SAW, fathan mubina, dengan pembukaan yang jelas. Fatahna laka benda elok, Allah Ta'ala bagi kat Nabi SAW. Fatahna ala benda tak elok, Allah timpakan kepada orang yang tak ingat kepada peringatan Allah. Contoh yang lain, ayat berapa dalam surah Fussilat, juzuk yang ayat terakhir pada juzuk 24 ke 25. Ayat terakhir pada juzuk 24. Muka surat sebelah kanan bawah sekali. Ayat itu berbunyi, man amila salihan falinafsihi wa man asaa fa'alaiha wa ma rabbuka. Man amila salihan falinafsihi. Barang siapa yang melakukan amal saleh. Ayat 46 surah Fussilat. Ayat terakhir pada juzuk 24. Lepas tu juzuk 25. Ilaihi yuraddu ilmus sa'ah. Ayat 46. Ayat 46 surah Fussilat, muka surat terakhir pada juzuk 24. Allah berfirman, man amila salihan falinafsihi wa man asaa fa'alaiha wa ma rabbuka bizallamin lil abid. Barang siapa yang melakukan amal yang saleh, maka untuk dirinya, lam guna lam, keuntungan daripada amal saleh itu patah balik kepada diri kita sendiri. Wa man asaa, dan barang siapa buat benda jahat, fa'alaiha, maka akan menimpa mudarat atas dirinya sendiri. Lam benda baik, ala benda tak baik.
Amila salihan li nafsihi guna lam. Asa'a 'alaiha guna ala. Wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid. Tu dan Tuhanmu tidak pernah buat zalim kepada mana-mana hamba. Jadi ayat ni cerita benda baik yang kita buat menguntungkan diri kita sendiri. Kita mengucap, kita semayang, kita puasa, kita mengaji, kita sedekah, kita baca Quran, kita zikir. Apa saja benda baik kita buat, manfaat dia patah balik kepada diri kita pertama, sebelum ia berpatah balik kepada orang-orang sekeliling kita. Mai kat kita, mai kat isteri, suami, anak, cucu, cicit, kawan-kawan, orang-orang bergaul dengan kita, mai kat keturunan kita, cucu kita yang kita pun tak jumpa lagi. Mungkin keturunan kita nombor 7 akan dapat manfaat daripada kebaikan kita Tok Wan dengan Tok yang ke-7. Dalilnya ayat dalam surah Al-Kahfi. Wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzun lahuma wa kana abuhuma salihah. Dinding yang runtuh yang dibangunkan itu, di bawah dinding itu ada harta karun, ada harta milik anak yatim. Fakana fa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil madinah, di kota itu. Wa kana tahtahu kanzun lahuma. Di bawah dinding itu ada harta karun, harta banyak milik anak yatim itu. Kenapa anak yatim dapat manfaat daripada harta bawah dinding itu? Kerana bapa mereka berdua orang yang baik. Wa kana abuhuma salihah, dan adalah bapa mereka berdua orang baik. Bapa sini bukan bapa betul, kata ulama dalam kitab tafsir. Bapa sini Tok Wan nombor 7. Tok Wan nombor 7 ni orang baik. Manfaat dia Allah Ta'ala simpan harta mereka untuk dinikmati oleh cucu yang nombor 7. Jadi kita buat baik, kadang-kadang dapat kat anak kita, kadang dapat kat cucu kita, kadang dapat kat cicit kita. Kadang tak ikut pun. Kadang dapat buat Tok Wan buat baik, anak tak tahu mana, cucu yang hebat. Kadang kebaikan kita ni mai pada mak ayah kita, kadang mai pada guru kita, kadang mai pada Tok Wan kita. Tok Wan kita dulu rajin mengaji, mai kat kita rajin mengaji. Tok Wan kita dulu rajin mencuri, mai kita rajin mencuri. Kejahatan kadang mai pada keturunan, kebaikan pun mai pada keturunan. Jadi Quran kata, siapa yang buat baik, fali nafsihi, maka bagi dirinya. Maksudnya kebaikan kita buat tak mana-mana, mesti Allah Ta'ala bayar baik kebaikan kat kita. Ada seorang perempuan yang amat kaya. Perempuan ni kaya sungguh-sungguh pasal keturunan dia kaya. Dia orang Amerika, orang putih, bukan orang Islam. Dia orang kafir. Kaya sungguh-sungguh, harta tak tahu banyak mana. Pasal pak dia kaya, ahli perniagaan besar, dia adalah jutawan yang hebat. Satu masa perempuan tu naik lift nak pi dalam satu bangunan, nak pi ke tempat hotel yang dia sewa ataupun bilik yang dia sewa untuk dia tinggal. Masuk dalam lift ramai-ramai. Kita katalah satu lift tu naik bangunan tu ada 50 tingkat, 100 tingkat. Mungkin yang masuk tu 7 orang, 5 orang. Macam kita masuk lift di Mekah. Ha? Orang pergi umrah haji kadang-kadang tak larat beratuk bawah lift musim haji lagi lah. Mai penuh. Yang orang tua tu nak terkencin. Bilik air penuh. Ketak-ketak tunggu pasal lift penuh lalu. Dia ni pun naik lift penuh. Ada lebih kurang 7-8 orang dalam tu. Maka dia naik sampai satu tingkat keluar. Sampai satu tingkat keluar. Lah kali tinggal dia seorang, tinggal seorang lelaki. Tinggal 2 orang. Dia perempuan seorang dengan seorang lelaki dalam lift. Dia jadi takut. Orang lain pakai keluar dah. Tinggal aku dengan kawan ni. Sekali dia buat tak elok, tak ketahuan kat aku, mampus. Aku perempuan, dia lelaki.
Dia bimbang. Tapi lelaki tu tak tengok dia. Lelaki tu tunduk. Tak peduli kat dia daripada mula masuk sampai orang keluar. Tinggal mereka dua pun tak buat apa. Tak kacau. Dia heran. Awak dia ni tunduk tak tengok aku. Sedangkan lah ni tinggal kami berdua dalam lift. Kalau dia nak buat jahat kat aku, dia boleh buat. Aku heran dengan perangai kau ni. Lepas tu sampai tingkat berhenti, lelaki tu nak keluar. Dia tingkat dia tak sampai lagi. Dia tanya lelaki tu, awak hang daripada naik tadi bila tak tengok aku? Lelaki tu kata, aku tak boleh tengok orang perempuan. Pasal apa? Pasal agama aku larang. Hang agama apa? Aku agama Islam. Oh, rupanya lelaki tadi orang Islam yang bagus. Dia bimbang pasal dia duduk Amerika. Amerika ni bukan orang Islam sebahagiannya. Jadi bahaya kalau jenis perempuan dengan lelaki duduk atas kereta, duduk dalam bilik dan sebagainya. Islam tu takkan hantar mau tengok aku. Tak, aku dilarang oleh agama. Islam tu apa? Islam ni agama aku larang. Perempuan tu tak jadi turun, nak turun tingkat lain tu tak jadi turun. Keluar daripada lift, ikut dia. Tanya dia. Lalu dia habaq. Dia jawab tu pun tak tengok perempuan tu. Duk tengok bawah. Kalau macam ni cara agama hang ajak sampai tengok orang pun tak boleh. Tengok orang perempuan pun tak boleh. Sedangkan duduk dalam satu tempat dah. Perempuan tu pula kata, aku ni perempuan yang cantik. Pergi mana pun orang tengok aku tiba-tiba hang boleh jadi lagu ni. Hang agama apa? Islam. Dia daripada Morocco, Arab Morocco, Arab Maghribi. Kalau hang boleh jaga mata hang sampai tak boleh tengok orang dengan alasan agama hang ajak larang, aku nak kenal agama hang ni macam mana? Aku agama Islam. Islam melarang lelaki melihat perempuan yang bukan mahram dia ataupun bukan isteri dia, kecuali ketika bermuamalah. Bermuamalah dibenarkan, macam kita jual beli, kita bersembang, ada tajuk-tajuk tertentu, mengaji, mengajak, jual beli, lelaki yang perempuan yang jadi cashier jual barang, ambil duit kat kita, kita boleh muamalah, melihat dia sekadar kita bermuamalah dengan dia. Saja-saja nak tengok, tak boleh. Maka lelaki perempuan tu kata, aku kalau sama macam ni, tanya tentang Islam macam ni, begitu hebatnya Islam, aku nak masuk Islam. Dia kata kalau nak masuk Islam, setelah dia sembang 2-3 minit, pi tempat sekian, ada tempat orang masuk Islam di situ. Aku nak hang bawa aku, tunjuk aku tempat tu, bagi tahu. Ataupun hang bagi kat aku nombor telefon hang untuk aku hubungi hang lepas pada masuk Islam. Dia masuk Islam hari itu juga. Lepas masuk Islam, dia minta kepada tu imam, dia minta kepada tu nak jadikan lelaki tadi sebagai suami dia. Pasal dia tengok lelaki ni bagus dan dia memperkenalkan satu agama yang bagus pada dia. Dia kahwin dengan lelaki itu. Harta dia yang bilion-bilion dia bagi nabuh nama lelaki tu. Kalau dalam keadaan hang berduaan dengan aku, hang tak berani buat dosa kerana hang takut pada Allah, sudah tentu hang orang baik, maka orang amanah yang perlu jaga kerana dosa tak berani buat. Aku Allah Ta'ala bagi kelebihan, dulu aku bukan Islam, aku kena Islam melalui engkau. Lah ni aku bagi jadi isteri engkau, dan harta yang bilion-bilion aku miliki tu, aset dia hang tolong jaga.
tak mungkin hang buat dosa untuk buat tak betul dengan harta itu dengan sebab aku tengok hang orang baik tak buat dosa ketika duduk dengan aku dalam lift tadi. Punca sekelip mata lelaki itu bertukar jadi jutawan. Kerana dia mengamalkan ajaran Islam, menjadi penyebab perempuan tadi masuk Islam, segala harta kekayaan dia bagi kat lelaki dia. Ni kisah benar berlaku di Amerika. Kita hak susah ni, kuih susah lagi, mata tak jaga, telinga tak jaga, dosa hari-hari. Ketaatan dia kepada Allah mengundang dia menjadi jutawan di dunia. Kerana Allah hantar, isteri dia dapat, isteri pula orang kafir masuk Islam, kerana dia mempamerkan ajaran Allah. Aku patuh pada Allah, tak tengok siapa, walaupun aku duduk dalam tempat sebegini tak ada siapa tengok, aku boleh buat jahat kepada perempuan itu bila-bila masa. Seorang ulama daripada Yaman mai ke Singapura, orang sewa bagi dia duduk satu hotel. Masa dia nak naik daripada hotel tu ke bilik dia, ada dua orang bukan Islam, Mak Saleh, orang Mak Saleh ke Cina atau orang putih, yang berduaan dalam lift. Mereka bercumbuan antara satu sama lain. Lelaki itu cium perempuan tu cium lelaki itu. Tok guru ni tengok, depa orang kafir, bukan dia peduli apa. Lalu dia baca dalam hati dia satu doa, Allahumma kama farrahtahuma fid dunya fafarrihhuma fil akhirah. Ya Allah, ya Tuhanku, sebagaimana engkau telah menjadikan mereka berdua ni gembira di dunia ini, maka gembirakanlah mereka di akhirat kelak. Depa dua ni duk syok, duk berdua-duaan depan aku. Depa ni kafir, bukan orang Islam. Benda dosa perkara biasa bagi depa, dan tak dosa, tak ada dosa bagi depa. Setelah kau jadikan depa syok lah ni, jadikan depa syok juga di akhirat kelak. Allah makbul doa tok guru tu, duduk 2-3 hari, kawan tu mai masuk Islam di tangan dia. Dua orang tadi orang kafir bukan Islam, dapat Islam dengan sebab doa dia. Dan doa ni saya jumpa dalam kitab Tanbihul Muqtarrin, pernah dibaca oleh seorang wali Allah ketika berhadapan dengan seorang kafir ataupun dua orang kafir. Sebagaimana engkau jadi mereka ni tengah syok di dunia ni, mereka ni kafir ni bukan Islam, tolong jadikan mereka syok di akhirat kelak. Maksudnya berikan mereka petunjuk, mereka masuk Islam, beramal dengan Islam, bukan dekat syok di dunia, syok dalam syurga. Itu kelebihan yang Allah anugerah kepada orang tertentu dalam masa-masa tertentu, hasil daripada penghayatan mereka kepada Islam. Tok guru ni hayati Islam, mulut dia makbul, kawan ni kafir masuk Islam di tangan dengan sebab doa dia. Lelaki Maghribi, Morocco tadi, dia menghayati Islam sampai orang kafir yang tengok kelaku dia berasa nak tanya, masuk Islam lepas pada sembang 2-3 patah. Bahkan menjadi istrinya dan memberikan segala harta kekayaan dia, bilion-bilion ringgit kepada suaminya yang dianggap lelaki ni bagus sungguh, bukti dia sekian. Jadi Quran kata dalam suratul Kahfi, wa kana abuhuma salihah, tok wan depa tu orang baik, manfaat dia dapat rezeki murah kepada cucu dia yang nombor 7. Ayat berapa ni kita baca saat ni? Ayat dalam surah tu Fussilat. Man amila salihan falinafsihi wa man asaa fa'alaiha wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid. Masa tidak mengizinkan, esok kita sambung lagi sikit lagi berkenaan dengan lam dengan ala di dalam nas-nas yang lain. Dalam doa ada, dalam Quran ada, dalam hadis ada. Apa beza antara lam dengan ala dalam perkataan yang sama? Sebagaimana firman Allah, inna fatahna laka fathan mubina, berbeza dengan falamma nasu ma zukkiru bihi fatahna alaihim abwaba kulli syai.
alaihim lain laka lain. Nanti kita sambung besok hari. Wallahu alam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi barik wa sallim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah.